Baik, saudara penonton, terima kasih tetap bersama Forum Perdana Islam. Saya percaya ya, yang kat rumah tu baru balik pasar malam, ada yang baru balik masjid, ada yang baru balik kenduri kendara. Terima kasih kerana terus membuka TV1. Bicarawal terbaik, Forum Perdana Islam membicarakan halalkan ilmu cikgu. Dipancarkan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik Ampang, dianjurkan oleh Ar-Rahnu Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang dengan kerjasama JAKIM dan juga ATM. Baiklah saudara penonton, kita dah dengar ya pandangan, kupasan daripada kedua-dua orang ahli panel, kepada guru-guru semua. Kita nak dengar pula pandangan, kok lah ada pertanyaan ataupun berkongsi pengalaman, khususnya guru-guru yang berada di yang hadir pada malam ni. Silakan, nampaknya dah ada yang bersedia tu. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Azah binti Haji Abdul Kadir, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik. Puan Nur Azah, sekejap ya. Kita sekadar nak berceria lah. Dulu masa kecil-kecil, cita-cita nak jadi guru ke apa? Ada juga nak jadi polis, nak jadi doktor. Guru tu kemudian kot. Tengok gaya berdiri tu dah jadi inspektor polis boleh dah. Ya. Baik, silakan soalannya. Kami di sekolah diterapkan dengan budaya guru penyayang dalam mendidik murid-murid maupun dalam mendisiplinkan murid-murid lah. Pendek kata tak boleh marah. Tapi ada juga yang kata mana boleh dengan kasih sayang nak mendidik murid-murid, kena rotan. Kalau tak rotan, tak jadi. Jadi soalan saya, sejauh mana rotan ni boleh mendidik jiwa murid-murid agar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan? Cikgu pernah merotan budak ke? Seingat saya 18 tahun mengajar tak pernah. Tak pernah ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih cikgu di atas persoalan tadi. Jadi ini tadi saya nak pergi pada Datuk lah bila dikatakan persoalan dengan merotan ni Datuk, merotan mendidik jiwa lah, boleh menggunakan masa disiplin pelajar. Bagaimana pandangan Datuk ni? Kalau dulu ya, orang hantar anak ke sekolah ni Rizal, dia akan kata, cikgu ni anak saya, cikgu buatlah apa cikgu nak buat, jangan anak saya jadi cacat aja. Kalau cikgu ni merotan pun merotannya dengan niat yang baik, merotan juga untuk mendidik, sebab itu anak muridnya menjadi. Seingat saya pun pernah kena rotan dengan cikgu sebab tak buat kerja rumah. Saya rasa Datuk pun kena jugalah tu. Sifir hafal tak? Tu pun kadang-kadang kenalah juga tu sebab nakal sikit masa di sekolah tu. Jadi pada saya lihat rotan ni perlu sebagai satu simbol. Dalam kita mendidik anak-anak dan juga murid ni perlu ada kombinasi. Kasih sayang pun perlu, rasa hormat pelajar kepada guru juga perlu, rasa takut juga perlu ada. Ya, supaya bila murid itu rasa takut, barulah dia akan menjadi orang yang baik. Jadi kombinasi kepada tiga sifat ni sangat penting. Cuma sekarang ni yang kita bimbang, yang menjadi masalah yang kita tengok dipaparkan dalam akhbar dan sebagainya. Guru ni bila dia merotan, bukan merotan kerana mendidik, tapi lepas geram benda-benda yang tak habis dekat rumah. Jadi anak murid itulah yang menjadi punching bag ataupun tempat melepaskan rasa geram. Ini yang salah. Tetapi kalau kita merotan, kata orang seperti kita rotan anak-anak kerana kita nak mendidik, ini satu perkara yang sebenarnya dalam agama dibolehkan. Tapi ini mungkin kita kena bincang panjang juga tentang undang-undang yang ada. Apa pun kita tengok kedudukan ekonomi pelajar yang lebih baik hari ini menyebabkan kadang-kadang rasa hormat anak murid pada guru ni kurang, Rizal. Ya, kalau kita tengok cikgu duduk tunggu bas, anak murid naik kereta driver yang ambil. Ada yang bawa kereta sendiri, cikgu naik Myvi je, anak murid naik BMW. Cikgu mungkin pakai telefon dekat telefon awam aja, anak murid dah pakai macam-macam yang canggih-canggih. Jadi keadaan ekonomi itu kadang-kadang menyebabkan perbezaan, hilangnya rasa hormat di antara guru dan anak-anak murid ni yang menyebabkan pelbagai masalah timbul yang disebutkan oleh Cikgu Nur Azah tadi ya. Dan pada saya kalau kita amati balik, saya tengok masalah disiplin pelajar ni banyak. Kalau kita tengok ya, 9 orang pelajar, kalau saya tak silap ini berlaku pada tahun 2007 yang lalu, 9 orang pelajar perempuan berasah dan juga merakam gambar bogel kawan dia. Dan akhirnya hanya dengan meminta maaf. Adakah perkara ini boleh menyelesaikan masalah disiplin pelajar kalau tidak diberi hukuman? Begitu juga pada 5 Ogos 2007, pelajar berumur 12 tahun boleh mencolek dan merogoh seorang wanita berumur 30 tahun. Aksi-aksi berani pada pelajar ni kita tengok, guru pun jadi takut.
Guru ni kalau nak mendisiplinkan pelajar, dia jadi takut kerana pelajar dah menjadi ganas. Silat-silat hari bulan, nanti ada risiko balas dendam, nanti cikgu yang cedera, ataupun cala kereta, atau bocor tayar, atau ugut. Bahkan ada kes-kes yang kita baca, guru sampai diterajang dan ditumbuk oleh anak murid. Jadi dalam hal keadaan begini, kalau sampai berlaku keadaan ini, saya lihat bahawa ada maknanya kenapa rotan itu menjadi simbol. Jadi dalam hal ini kita seronok dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Ampang ni, dia mendidik dengan rasa kasih sayang. Pernah dengar Rizal, budak-budak yang datang kat sekolah bukan rasa datang sekolah, tapi rasa macam datang hotel. Sebab cikgu dah jadi penyambut tamu kat depan, sambut anak murid dengan senyum, ya. Kalau dulu kita sambut cikgu bawa beg, cikgu bawa beg anak murid, mak dah bawa kat sekolah. Sekarang cikgu pula pimpin, masuk kat dalam kelas, cikgu pula tanya, hari ni birthday siapa? Nyanyi pula lagu selamat hari jadi dekat anak murid. Masya Allah, kalau diberi rasa kasih sayang. Tapi kalau ada pelajar yang tak dapat ditangani kerana masalah-masalah seperti gangsterism, vandalism dan macam-macam lagi, saya rasa simbol rotan itu perlu dikekalkan. Terima kasih Datuk, tadi penjelasan yang cukup jelas kepada kita semua. Tadi kita dah memberi peluang kepada seorang guru yang bertanya. Saya nak minta pelajar dah pula sebab dapat malam ni kita ada kombinasi guru dan juga pelajar. Kalau dapat kita nak minta pelajar lah. Silakan, kau ada pelajar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya Raja Muhammad Adib bin Raja Ibrahim, pelajar tingkatan 6 daripada Sekolah Menengah Taman Tasik Ampang. Pelajar SPM dapat berapa cemerlang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jasa guru-guru. Tahniah. Silakan. Sekarang kita tengok ramai di antara pelajar yang apabila membuat kesalahan dan apabila guru memarahi mereka, mereka sukar untuk menerima teguran ataupun marah daripada cikgu. Dan ada yang marah balik cikgu. Dan saya ada dengar, bila kita tidak menghormati guru, kita sukar untuk mendapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Dan soalan saya, apakah cara untuk kita mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu? Cantik soalan tu. Tapi kejap Adib, nak tanya ni bukan tanya apa, nak bagi teka-teki sikit ya. Teka-teki bunyi begini. Kalau pernah tengoklah, hurufnya ada mata di tengah, ada ekor. Huruf apakah itu? Jin mata toncit. Jin mata toncit. Memang sah. Pendekar bujang lapuk. Baik, terima kasih Raja Muhammad Adib Jadi Datuk, ini dia. Baguslah pelajar kita malam ni mereka bertanya, betul Datuk kalau ada guru marah dendam tu yang conteng selegalanya. Jadi bila cikgu marah dendam, macam mana ilmu nak berkat? Inilah yang kita nak bincangkan depan mari saudara penonton. Halalkan ilmu cikgu. Jadi Datuk, tolonglah bagi nasihat Datuk kepada anak-anak kita ni. Dan sebenarnya sabak ataupun tahap-tahap ilmu ni, kata Imam Al-Ghazali, ilmu kita kena cari ilmu, fahami ilmu, hayati ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu, barulah dapat keberkatan. So dia kena sampai penghayatan, amal, sampaikan. Tapi ramai orang sekarang ni kita lihat berilmu tapi tak diamalkan pasal apa Mungkin salah satu puncanya sebab ilmu yang mereka dapat atau disampaikan itu tidak berkat. Jadi itu soalan Raja Adib tadi tu Jadi kita kena lihatlah, saya secara ringkasnya apa kaedah untuk mencari keberkatan ilmu itu. Sebenarnya pertamanya, untuk dapat keberkatan, walau apa pun kita buat, jangan tinggal suruhan agama. Belajar dapat 10 A SPM pun, STPM dapat 5 principal A pun, kalau tak jaga solat, pasti tak berkat. Pasti tak berkat sebab ingkar pada Allah. Satu. Yang keduanya, masa nak belajar tu pasang niat. Saya pesan ke anak-anak saya, kamu belajar nak baca doa, duduk menghadap kiblat duduk menghadap kiblat, baca doa, ya Allah, aku nak baca buku ni supaya benar-benar faham, supaya dapat aku amalkan, supaya aku jadi baik asbab ilmu ini dan aku dapat tolong kawan-kawanku. Itu saya pesan pada anak-anak saya. Barang siapa belajar dengan pasang niat untuk mengajar kawan-kawannya, dia akan dapat dengan izin Allah 10 kali ganda kefahaman, ingatan dan mudah-mudahan keberkatan.
Dia mudah faham, mudah ingat, mudah amal dan mudah nak mengajar kawan-kawan. Subhanallah. So pasang niat, betulkan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Betulkan niat untuk belajar supaya faham, dapat amal, dapat menjana kehebatan diri dan dapat membantu kawan. Dan of course lah ya, kita kena ingat Nabi pesan anak-anak yang tidak mendoakan mak bapak tertutup pintu rezeki. Dan tertutup pintu rezeki macam mana dapat keberkatan? Justru anak tolong doakan mak bapak setiap masa. Ini dia yang satu lagi tip yang sangat penting. Ikut kajian saya, 98% pelajar sekolah menengah fed up, menyampah, benci, kurang selesa dengan guru-guru tertentu. Jadi macam mana nak berkat kalau benci guru? Justru untuk dapat keberkatan ilmu, sayangi guru, hormati guru, doakan guru. Maaf, dari anak saya umur 6 tahun sampai anak saya kat universiti, saya pesan, doakan guru kamu nak, doakan profesor kamu, doakan pensyarah kamu, doakan guru kamu. Jangan benci sebarang guru. Kalau kamu benci sebarang guru, ilmu cikgu ajar tak berkat, kamu susah nak jadi anak yang pandai, pelajar yang pandai. You cannot be in the dean's list. So tolong sayang guru, pensyarah, hormati mereka, doakan mereka. Kalau semua mak bapak di Malaysia dapat pesan pada anak-anak mereka tiap-tiap hari, doakan guru, sayangi guru, mati guru, insyaAllah tahap atau martabat keberkatan ilmu akan meningkat step by step. Satu lagi ya, yang paling mudah sebenarnya tapi kadang tidak orang war-warkan. Semua anak murid hantar gelombang sayang ya, tak payah SMS kat guru, tak payah nak Facebook kat cikgu, tweet kat cikgu, tak payah, hantar gelombang saja, percuma. Cikgu, wah sayang lu cikgu, kita percayalah cikgu gempak, cikgu rock lah cikgu, whatever lah, hantar gelombang positif. Bila cikgu sebenarnya sayang menarik sayang, benci jangan pandang dengan tak sayang. Dia kalau pandang benci menarik benci ya. So sayang menarik sayang, fed up menarik fed up, benci menarik benci. Ini hukum Allah. Jadi anak murid yang saya muliakan, untuk dapat keberkatan ilmu, hantar gelombang sayang pada guru. Ingat, ini dia, marah guru sebab sayang, marah guru sebab sayang. Kalau cikgu dah menyampah ke anak murid, dia tak marah pun, pandang pun tidak, tak akan sambut ke depan pintu gate, tak akan melepaskan anak murid masa balik ya, tak akan pegang bahu pelajar, yang boleh peganglah ya. Ini antara perkara yang kita kena ingat insya-Allah. Dan satu lagi perkara yang ramai orang, guru pun kadang tak sebut, untuk dapat keberkatan ilmu, tolong pasang dalam diri anak-anak murid, aku nak sama hebat dengan guru, aku nak saingi guru aku nak lebih hebat daripada guru. Dan para guru pun sebut pada anak-anak muridnya, anak-anak, pelajar-pelajar, kalau cikgu mengajar kamu dengan hebat, pastikan kamu jadi lebih hebat dari cikgu. Kalau kamu jadi hebat daripada cikgu, kamu berjaya, maka cikgu mengajar kamu dengan keberkatan. Yang last sekali, tolonglah ya, maafkan guru, doakan guru, maafkan guru, doakan guru, maka keberkatan ilmu akan meningkat langkah demi langkah. Wallahualam. Baik, terima kasih Datuk. Itu tadi saudara penonton, kita nakkan cari keberkatan ya, dengan ilmu yang cikgu bagi. Sebab itulah kita bincangkan halalkan ilmu cikgu. Sebelum kita berehat, saya nak sambung lagi pantun yang cukup memberi manfaat kepada kita saudara penonton. Kalau guru menunggu arah, semua kerja kena arah. Kalau guru kenal pelajar, di luar sekolah dia tak liar. Kalau guru kurang merancang, dalam kelas banyak temberang. Kalau guru banyak tahu, bimbinglah murid agar berilmu. Akhirnya, apa guna menjadi guru kalau fikiran masih bercelaru? Apa guna menjadi pelajar kalau masih kurang ajar? Fikirkan, jumpa seketika nanti.